Tetapi yang pertama lebih kuat. Sebab apa? Sebab ini kenduri kahwin dah ni. Dikatakan kenduri kahwin. Kira-kiranya sudah kahwin dah. Semuanya duduk sekali tu tidak. Sebab apa? Sebab dia beredah lagi. Masih lagi dalam edah lagi. Itu. Ini perbezaan dia dengan orang lain. Seterusnya, apa makna sahabat ni apabila Dihyah boleh ke dia? Dihyah asalnya seperti yang kita baca dah dulu, pergi cerita kepada Nabi SAW. Dia nak hamba seorang, hamba perempuan, dan moga dia pun pergi perang juga. Nabi SAW pun kata pergilah cari mana-mana ambil. Gitulah kira-kira mula-mula mudah ya dia. Kalaulah Nabi SAW ni nak pilih sungguh, dia dululah sepatutnya tengok semua dulu. Ni tidak. Dia kata pergilah pergi cari. Ni boleh Safiyah. Apabila boleh Safiyah tu, sahabat lain lah pergi cerita kepada Nabi SAW. Dia berasa tidak kena. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, dia tahu dah hikmat Nabi SAW, politik Nabi SAW, hak lepas-lepas hak semua pun dia tahu dah sahabat ni. Nabi SAW apabila membuat keputusan, dia akan buat keputusan yang terbaik. Misalnya ketika menikah dengan Juwairiyah, dia ada mengambil kira tu, untuk Islam puak-puak dia, dan supaya puak-puak dia tu tidak jadi hamba, yang mana 100 keluarga telah jadi hamba mula-mula tawanan perang. Tapi apabila Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah, sahabat-sahabat berasa tak kena kita ni. Jadikan anak beranak isteri dia ni sebagai hamba sahaya kita, tak kena. Baik kita merdeka semua. Tu maknanya. Sebab itu Nabi SAW berkahwin dengan pemimpin, dengan anak pemimpin ke apa, sebab dia penting itu. Bila-bila masa pun, kalaupun ada kekurangan pun pada pemerintah, orang panggil raja, orang panggil apa tu, dia ada pengaruh besar. Dan dalam hati masyarakat tu dia ada kesan dia. Benda tu. Dengan sebab itu kena jaga. Sahabat ni dia faham Nabi SAW tu ambil kira benda tu. Dengan sebab itu, dia ni, oleh kerana dia ni anak kepada ketua, anak raja dia ni, Safiyah, ketua kabilah dia, jadi tidak sesuai untuk orang lain. Adalah lebih baik kalau Nabi SAW ambil dia. Apabila ambil dia ni, masyarakat dia, puak-puak dia akan berasa, baik Nabi ni, tidak seperti orang lain. Orang lain kalau nak balas dendam, dia balas dendam atas anak ketua tu lah, dia balas dendam atas tu. Ini tidak. Ketua kita tu anak dia jaga dengan baik, bahkan dia beri penghormatan, jadikan isteri dia, merdekakan, patut jadikan isteri dia dalam keadaan sudah jadi hamba belaka dah puak-puak kita. Itu dia jadi patah dengan cara Nabi SAW buat begitu. Sahabat ni sudah tahu dah Nabi SAW biasanya mengambil kira benda-benda tu. Apabila Nabi pergi tengok, sungguh nampak kena lagu tu. Dengan sebab itu dia tukarkan dengan Dihyah tu. Oleh kerana hak ni mahal, dia tukar dengan 7 orang. Dah sabarlah, 7 orang boleh kepada Dihyah sebagai beli. Apabila beli, dia merdekakan. Itu satu penghormatan. Sebab apa? Orang biasanya tak sah merdekakan. Susah apabila merdekakan. Jadikan isteri, susah juga. Biasanya orang nak seronok-seronok gitu. Tapi Nabi SAW ni tidak lagu tu. Situ dia berasa berbeza Nabi SAW ni dengan pemimpin-pemimpin biasa, puak-puak dia tu. Dan ramai daripada mereka tu kerana perbuatan-perbuatan Nabi, tindakan-tindakan Nabi yang seperti itu masuk Islam. Dalam peristiwa, banyak peristiwa Nabi SAW di sebalik dia menikah tu, dia berkahwin tu, ada hikmat-hikmat seumpama inilah. Selain daripada itu, Nabi SAW nak cerita, bukan dia menikah, bukan dia membawa ajaran kebangsaan ataupun perkauman, tidak. Sebab Safiyah tu dia bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel, anak cucu Nabi Harun. Dia tu kira-kiranya dalam keadaan bermusuh dengan puak-puak Yahudi, dan puak-puak Yahudi ni berapa kali dah duduk tikam umat Islam dari belakang, bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy. Tiba-tiba Nabi SAW nikah dengan dia. Nabi SAW nak tarik perhatian umat dia,
bahawa perbalahan kita dengan orang Yahudi ni, dengan Bani Israel, bukan kerana keturunan dia, tapi kerana Yahudi dia, kerana ajaran dia yang tak betul, bukan kerana bangsa dia tu. Tidak. Tengok bangsa dia, Nabi SAW, Nabi kita sendiri buat bini. Itu tujuannya, supaya hilang semangat kebangsaan ataupun semangat kepuakan yang membabi buta dari hati umat. Itu tujuannya. Maka tak timbul dah lah. Tak ada dah berasa hak ni Yahudi, hak ni tak timbul dah. Hak Yahudi tu agama yang tak betul, hak tu. Tapi kalau Bani Israel itu bangsa, kita boleh menikah dengan dia asalkan dia Islam. Atau kalau dia tidak Islam pada masa tu, ahli kitab, masih boleh lagi. Apalagi kalau dia telah memeluk agama Islam. Itu tujuan Nabi SAW nikah tu. Jadi banyak, padahal dia ni, dia sudah suami dua dah sebelum pada tu. Nabi SAW ni yang ketiga dah suami. Kalau Nabi SAW nak semata-mata orang perempuan yang cantik, nak, biasanya manusia ni dia nak orang muda, kenapa dia ambil orang lagu ni? Tidak, maksud lain, dengan maksud lain. Jadi apabila kita perhati waktu semua, maka kita fahamlah maksud hadis ini. Nabi SAW bukan kerana nak comel. Kebetulan dia comel, memang dia comel pun. Sebab itu Aisyah kata dalam ramai-ramai isteri Nabi SAW, aku cemburu terhadap dia sebab dia comel. Dia kata walau bagaimanapun dia ni sudah dua orang dah suami, janda dah. Jadi kita nak kata kerana nak kelebihan, kau nak apa, tak ada kelebihan kerana muda dia, kau comel dia, boleh tahan nak cari hak lain, boleh tahan nak cari. Tapi ini kerana lain. Sebab itulah kita tengok Nabi SAW pun menikah dengan Khadijah tu selama mana, duduk dengan janda tu. Setelah tu baru apabila ada hikmat-hikmat lain, barulah menikah. Termasuklah dengan Safiyah ni. Apabila kita tengok situ, jelaslah bahawa tidak ada unsur-unsur yang tidak baik yang boleh dituduh Nabi SAW itu hanya tahu memuaskan hawa nafsu sahaja, tak kena lagi. Itu satu perkara. Yang kedua, serupa juga sini dan akan datang dalam bab hak Zainab. Nabi SAW nikah dengan Zainab itu, kononnya kebanyakan orang kata, ulama-ulama pun kata lagu tu, bahawa dia menikah dengan Safiyah ni tak ada mas kahwin. Dijadikan mas kahwinnya memerdekakan dia tu. Kemerdekaan dia itulah sebagai mas kahwin. Lepas pada tu hak ni, hak Zainab itu pun tak ada mas kahwin juga. Jawabnya itu tak kena, tidak tepat itu. Sebab apa? Berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan kepada engkau isteri-isteri engkau, telah halalkan kepada engkau azwajaka allati, isteri-isteri yang telah engkau berikan mas kahwin kepada mereka. Yang ini Nabi SAW beri mas kahwin kepada isteri dia. Bahkan dalam hadis baru ni dia sebut, Nabi SAW bagi mas kahwin lebih pada orang lain, 400 dirham lebih pada orang lain. Dia bagi mas kahwin. Termasuklah hak ni, tak ada kecuali. Cuma perawi ni dia sangka apabila Nabi SAW memerdekakan, lepas tu zahirnya tak ada bagi mas kahwin, dia sangka Nabi SAW menjadikan kemerdekaan dia sebagai mas kahwinnya. Itu riwayat, itu berdasarkan apa yang dia faham. Tetapi kalau kita tengok Quran, tak boleh lari hak tu. Hak Quran tu mesti diutamakan. Tak boleh kita nak kata hak Quran sewenang-wenang, kita nak kata hak ni kecuali. Tak boleh. Sebab apa? Dalam hadis-hadis ada sebut, tak ada kecuali pula. Hak ni tak ada kecuali. Hak ni perawi faham begitu. Berapa banyak perkara yang perawi faham sebenarnya tidak lagu tu. Seperti baru ni kita sudah jumpa dah, sahabat tu balik, dia kata Rasulullah SAW cerak dah bini dia. Padahal Sayyidina Umar pergi tanya, betul ke Rasulullah cerak? Dia kata tidak. Lepas tu sahabat tadi pergi berdusta kah? Tidak berdusta, cuma dia faham sendiri. Inilah orang panggil kekeliruan. Kekeliruan perawi ni dalam hadis ni, dia bukan hanya berlaku kepada perawi-perawi bawahan, kepada sahabat pun boleh berlaku.
kepada sahabat pun boleh berlaku. Sebab mas kahwin ni tidak semesti diberi selalu pada masa tu. Tak mesti diberi selalu. Sebab itulah dalam istilahnya, dalam istilah fiqh, dia ada sebut mahar itu, mas kahwin itu ada muajjal, ada muajjal. Ada mas kahwin yang diberi segera, selalu. Ada yang muajjal, yang diberi kemudian. Nabi SAW dia bukan mudah orang. Nanti orang akan tuduh dia pula sewenang-wenang sebentar kalau dia jadi ketua. Menikah ni tak ada mas kahwin, ikut sewenang-wenang, suka hati dia. Boleh jadi alasan tu kepada musuh tu. Tengok ketika dia nak berhijrah, Abu Bakar cadar dah 2 ekor unta tu. Cadar dah 2 ekor unta, seekor untuk dia, seekor untuk Nabi SAW. Duk bagi makan berapa bulan. Apabila nak pergi, dia kata ada, unta ada. Nabi SAW kata boleh, tapi kena bayar. Nabi SAW dia bukan jenis ambil mudah-mudah gitu. Dia suka jaga benda-benda. Walaupun padahal Abu Bakar tu siapa? Orang paling baik dengan dia. Orang paling baik. Duk tua dia. Kira-kiranya. Tapi tidak. Dalam perjuangan Nabi SAW, kira-kiranya cara daripada hak kita dapat tengok ni, dia tak seterutan budi dengan siapa-siapa. Dia nak buat berdikari sungguh. Kalau nak kira, apa pergi ke Madinah? Pergi ke Habsyah lah. Dah raja dia dah jadi Islam dah. Tupai dia. Senang. Boleh buat pemerintahan sana sahaja. Buat apa tidak pergi sana? Dah Islam dah kan? Najasyi. Nabi SAW sembahyang mayat dia kan? Apabila dia mati, apa tak pergi sana? Tak sih. Dia nak dirikan sendiri. Itu cara Nabi SAW. Sama-sama. Dengan sebab itu, apabila kita tahu kaedah, cara hidup Nabi SAW yang sebenar, mudah kita menangkis ataupun kita letak ke tepi setengah-setengah perkara yang mengelirukan. Kita kena faham dulu. Sebab itu macam sahabat saya ni, apa dia bagi kata tidak sesuai kecuali untuk engkau Safiyah? Bukan makna sesuai dari segi orang comel ni, tak ada sesuai kecuali untuk engkau. Tidak. Kita tak boleh fikir sahabat ni kecek supaya orang ramai. Dia kecek tu dia ambil kira banyak sudut tu, dari segi politik, dari segi psikologinya dengan masyarakat, dia ambil kira semua tu. Bukan semata-mata dia kata layak dengan engkau tu dari segi comel dia tu semata-mata. Tak pernah sabah tu kan lagu tu. Boleh cadangkan hak lain lagi kalau nak kira comel. Boleh cadang hak lain. Dengan sebab itu kita kena faham dulu kaedah kedudukan Nabi SAW. Maqam, orang panggil maqam nubuwah tu setara mana kita kena jaga. Situ dulu. Bila kita jaga tu, barulah kita faham. Dan kita kena tengok Quran. Dalam Quran katakan, dalam Quran suruh orang lain semua beri mas kahwin belaka. Wajib mas kahwin.